dia, dengan mendengarkan lagu pembukaan tu dah menjadi kita bersemangat pagi ini. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bertemankan saya Cik Didi. Apa khabar Malaysia? Satu lagi episod baru hari ini. Hari Khamis 4 Januari 2024. Diam tak diam dah masuk tahun baru. Ini merupakan hari yang pertama saya bekerja untuk tahun baru, digandingkan pula dengan rakan setugas Nurul. Ya, selamat tahun baru Cik. Dah tahun baru. Cik pun mengatakan hari ini merupakan hari pertama Cik bekerja pada tahun baru kan. Kita nak tahu juga Cik. Itulah dia, kita tahun baru ni kena bersemangat, tak boleh kabur, kena fokus. Itu yang pastinya. Bercakap pasal fokus ni, apa pun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kalau mungkin sebelum ini kita kurang memberi perhatian ataupun fokus, apa kata untuk tahun ni kita tanamkan azam yang baru ataupun semangat yang baru untuk fokus dalam apa jua yang kita lakukan. Okey, dah Cik mengatakan azam baru, semangat baru kan. Nak tahu juga azam Cik, semangat Cik untuk tahun baru ni apa? Saya banyak sebenarnya azam yang sebelum ini belum lagi tercapai dan termakbul. Jadi saya carry forward lah untuk tahun ini. Saya go with the flow. Tambah pula hari ni nak bertambah, hari ni pula tahun ni pertambahan hari keluarga, ahli keluarga. Jadi kita lebih fokus kepada apa yang penting. Betul. Yang pastinya kita kena sentiasa konsisten. Tak payah meletakkan matlamat tu tahun barulah, tunggu azam kita tahun barulah, tak tercapai tahun ni tak apa, tahun depan ada lagi. Itu pun kalau ada nyawa kita lah kan. Tapi pun kita mendoakan yang baik-baik belaka. Dan kita nak seperti biasa Cik, kita nak kongsikan apa yang berlaku, apa di melalui reporter bernama hari ni. Okey, antaranya ini satu berita baik untuk semua warga Malaysia khususnya. Sekarang ni kita tak perlu nak ke kaunter untuk beratur, dan saya percaya rakyat Malaysia pun dah sedia maklum tentang pembaharuan lesen memandu. Khususnya dah ada satu aplikasi yang diwujudkan, iaitu MyJPJ, di mana ini satu inisiatif kerajaan membolehkan lesen memandu Malaysia LMM dan lesen kenderaan motor LKM diperbaharui menerusi aplikasi MyJPJ berkuat kuasa 1 Februari ini, dan ini memberi kemudahan kepada pengguna sekaligus meningkatkan pengadaptasian penggunaan digital. Jadi tak ada alasan lah sekarang ni, tak ada masa nak pergi kaunter. Semuanya di hujung jari, buka saja ataupun muat naik aplikasi MyJPJ untuk upgrade ataupun renew kita punya lesen memandu. Dan ini sebenarnya menjadi masalah kepada golongan rentan dan warga emas. Tapi tak apa, kita golongan muda ni tolong bantu. Ada video ataupun tutorial yang ditunjuk ajar di laman YouTube. Anda boleh cari tahu ataupun saksikan tutorial bagaimana untuk muat naik aplikasi MyJPJ dan cara untuk kita apply pembaharuan lesen baru. Itu dia, orang kata kena biasakan lah. Kalau kata tak boleh ke, tak tahu ke, kenalah belajar, kenalah ambil tahu. Okey, dan seterusnya kita lihat ketika ini, kalau kita lihat Cik kebelakangan ini banyak sekali kes-kes tangkapan melibatkan warga asing ataupun datang asing tanpa izin telah pun dilaksanakan oleh pihak Jabatan Immigration Malaysia. Dan kita nak kongsi pula perkembangan di Johor di mana Jabatan Immigration Malaysia Johor menahan 28 warga asing termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun selepas disyaki gagal mengemukakan dokumen perjalanan yang sah dan tinggal lebih masa di Opsapu di beberapa rumah di kedai di sekitar Skudai tengah malam tadi. Ini merupakan bukan satu perkara yang baru iaitu saban kari kerap kari yang berlaku di mana pendatang asing ataupun daripada negara-negara luar khasnya daripada negara-negara jiran seperti Indonesia, antaranya di India, China, kebanyakan mungkin ada yang datang masuk dan tidak mahu keluar dan ini yang menimbulkan keadaan, merumitkan keadaan adalah mereka tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan mungkin juga menimbulkan kekacauan di beberapa kawasan penempatan, dan itu meningkatkan kadar kes jenayah, dan ini dapat ditangani dengan efisien sekali oleh Jabatan Immigration Malaysia dengan kerjasama polis. Mereka yang ditahan melibatkan 9 lelaki serta 4 perempuan warga Myanmar, 6 lelaki warga Bangladesh turut ditahan, 5 lelaki dan 3 perempuan bersama seorang kanak-kanak lelaki. Dan hasil siasatan awal juga mendapati warga asing ini menyewa ruang tamu dan bilik kecil dengan kadar sewaan bermula RM450 hingga RM750 sebulan. Dan kalau kita rangkumkan kembali kes ini, antara
antara mereka yang bersalah boleh didakwa di bawah kes Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 63 iaitu Akta 155 iaitu gagal mengemukakan sebarang dokumen perjalanan yang sah serta Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959 63 Akta 155 iaitu tinggal melebihi masa. Okey, itu antara sedikit perkongsian berita-berita penting dalam maupun luar negara. Kita akan dapatkan berita utama juga dari bilik berita bersama dengan rakan setugas kejap saja lagi. Tapi sebelum tu kita nak beri laluan kepada bagaimana keadaan cuaca kita pada hari ini. Betul. Saksikan. Assalamualaikum dan salam hormat dari Bilik Berita. Ekonomi Malaysia berada dalam momentum yang baik untuk mencapai keluaran dalam negara kasar yang disasarkan oleh kerajaan iaitu sekitar 4 hingga 5% bagi tahun 2023. Ketua Perangkawan Malaysia Jabatan Perangkaan Malaysia Datuk Seri Muhammad Uzair Mahidin berkata kebiasaannya pada suku keempat sentimen perbelanjaan akan berada di tahap melebihi purata. Above average. Maknanya above average maknanya orang travel, orang bersedia untuk memulakan tahun baru dan sebagainya. Ini menyebabkan demand akan juga secara puratanya lebih tinggi daripada kuartal sebelum itulah. Jadi dalam KDK kita demand itu antara komponen terbesar dalam KDNK. Jadi kita menjangkakan ada ruang untuk melihat prestasi KDNK yang saya jangka berkembang pada suku keempat nanti. Beliau berkata demikian sebelum temu ramah di program Ruang Bicara bertajuk Padu dari Rakyat untuk Rakyat terbitan bernama TV pada Rabu. Penggunaan sistem yang dibangunkan oleh kerajaan itu para pengguna. Peratusan kadar dividen bagi kumpulan wang simpanan pekerja bagi tahun 2023 dijangka lebih tinggi berbanding tahun sebelumnya berdasarkan prestasi yang ditunjukkan oleh KWSP sebelum ini. Pensyarah Kanan Politik Ekonomi UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian berkata, peningkatan pendapatan pelaburan sebanyak 33% yang dicatatkan oleh KWSP dalam 9 bulan berakhir 30 September 2023 merupakan perkembangan yang sihat dan pastinya memberi impak positif kepada peratusan kadar dividen. Kita tengok prestasi dia, kalau tengok daripada awal tahun hinggalah sekarang ya, 9 bulan, awal 9 bulan tu sudah ada peningkatan pelaburan tu secara kasar 33%. So sudah tentu ini akan bolehlah sudah tentu berbezalah peratus dividen yang dibayar tidak seperti tahun lalu. Ini satu perkara yang positif, trend yang positif lah untuk KWS pembayaran dividen. Jadi sudah tentu ada trend yang ada sekarang ni, as long as tidak ada beautiful surprise ke atau apa-apa yang berlaku, kan sudah tentu akan lebih tinggi lah kalau kita lihat ya, secara umum lah. Beliau berkata demikian ketika dihubungi bernama TV pada Rabu bagi mengulas mengenai laporan media bahawa peratusan kadar dividen KWSP bagi tahun berakhir 2023 diunjurkan berada antara 5.5% sehingga 6.5%. Selain pelaburan, jelasnya, peratusan kadar dividen KWSP juga bergantung kepada dasar-dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan yang mampu memberikan impak positif kepada keluaran dalam negara kasar KDNK yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kadar dividen KWSP. Tapi yang paling penting sekarang kalau kita tengok domestic economy kita ya,
dengan dasar-dasar yang kita ada, contohnya Pelan Ekonomi Madani, K12, NETAR dan juga NEMP. Jadi amat jelas pelaburan kita, amat jelas apa yang kita inginkan negara kita. Jadi ini akan meningkatkan sebenarnya KDNK. So, apabila KDNK kita meningkat secara tidak langsung, artinya pembayaran KWSP itu pun meningkat juga kan. So kalau kita tengok juga pasar pelaburan labor market, pasaran buruh pun makin dalam keadaan sihat, dan juga KWSP juga membuka ruang itu untuk membayar secara voluntary, secara sukarela. Jadi benda-benda ini kita kena lihat juga secara domestik, di mana dianya boleh meningkatkan pelaburan dan juga pelaburan kepada KWSP. Jenazah Menteri Penasihat Hal Ehwal Ekonomi di Kedutaan Malaysia di Bangkok, Fazilah Abu Hassan, selamat dikebumikan pada 9.50 malam di tanah perkuburan Taman Raudatul Jannah Kharia, Kampung Limau Manis di Kajang, Selangor. Jenazah sebelum itu disembahyangkan di Masjid Jawa, Bangkok, Thailand pada 8 pagi Isnin waktu tempatan dan tiba di Malaysia kira-kira 5.30 petang sebelum disolatkan buat kali kedua di Surau Al-Ikhwan, Desa Pinggiran Putra, Kajang pada 7.45 malam. Fazilah, 46 tahun, dipercayai meninggal dunia ketika tidur di kondominiumnya di Bangkok pada 6 pagi Isnin waktu tempatan. Beliau bertugas di Bangkok sejak Disember 2022 serta meninggalkan 2 anak perempuan berusia 18 dan 15 tahun. Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Cik, itulah kita ni duduk-duduk lama kan, kadang-kadang sakit-sakit belakang kan. Betul lah. Hari ni sesuai lah dengan topik yang akan kita bincangkan. Saya pun baru tahu sebenarnya ada satu teknologi ataupun inovasi baru yang boleh mengesan khususnya untuk anda yang sering mengalami sakit belakang. Saya rasa tak ada yang terkecuali kot kan. Kalau walaupun kita tak ada masalah sakit belakang, tapi kadang-kadang kita duduk lama tu menjadi masalah kepada sakit belakang kita juga kan. Tapi kita nak kena pasti adakah ianya sakit belakang disebabkan faktor disebabkan gaya hidup kita ke, postur badan ke, ataupun penyakit. Itu pun penting juga sebenarnya. Dan untuk topik hari ini sesuatu yang menarik, iaitu pulih inovasi pengesanan sakit belakang. Pastinya bersama dengan tetamu kita hari ini adalah Profesor Insinyur Dr. Fatimah Ibrahim, merupakan pengarah daripada Pusat Inovasi Kejuruteraan Perubatan Universiti Melaya, dan juga tetamu kita di hujung sana iaitu Encik Jo Lim, merupakan Ketua Pegawai Teknologi Non-Invasi Care Sendirian Berhad. Selamat datang diucapkan. Selamat pagi, apa khabar? Selamat pagi. Okey, dan hari ini kita nak memperkatakan mengenai inovasi pengesanan sakit belakang, sesuatu yang menarik untuk kita dan ia dibangunkan oleh pihak universiti itu sendiri, di mana pihak universiti menjalankan uji kaji dan teknologi tersebut digunakan oleh satu syarikat untuk dipasarkan kepada pasaran tempatan Dan kita nak bercakap terlebih dahulu kepada Prof Fatimah, pastinya merupakan ahli akademik yang sering kali memfokuskan kepada penyelidikan dan menghasilkan kertas penyelidikan yang berimpak tinggi. Dan apakah yang mendorong Prof untuk mengeluarkan ataupun membuatkan anjakan paradigma daripada penyelidikan yang ada ni kepada penyelidikan berupa pengesanan inovasi pengesanan sakit belakang? Ni sesuatu yang menarik sebenarnya. Kadang-kadang tak terfikir pun. Betul. Okey, silakan. Satu soalan yang bagus kerana selama ni sebagai seorang pensyarah kita difokuskan untuk menghasilkan kertas kerja. Jadi saya mendapat kesedaran ini apabila saya telah terpilih untuk pergi kepada kursus yang dipanggil Leaders of Innovation Fellowship, iaitu kursus ini adalah satu kursus yang dijalankan oleh Royal Academy of Engineering di UK dan juga MIT Malaysia. So mereka telah mengenal pasti penyelidik-penyelidik yang mempunyai inovasi, dan di sana kita berkampung di UK, belajar bagaimana teknologi untuk commercializekan produk kita, dan di sana juga kita diberi pendedahan dan kesedaran betapa pentingnya inovasi seseorang apabila telah kita patentkan,
perlu dikomersialiskan. So daripada kesedaran itulah pada tahun 2017 saya telah orang kata macam tersentak dari wake up call, tersentak, dan saya rasa perlu saya sendiri yang mengkomersialiskan. Itu yang menyebabkan saya bergiat langsung dalam pengkomersialis, dan saya juga telah pergi kursus di Oxford dan juga di Cambridge untuk menuntut ilmu yang lebih mendalam bagaimana teknik-teknik dan proses untuk mengkomersialiskan sesuatu inovasi tersebut. Okey, sekejap lagi kita tanya macam mana boleh munculnya idea kan. Mungkin pernah melalui ataupun mengalami sakit belakang yang teruk. Tapi sebelum kita nak bercakap bersama dengan Encik Jo sendiri, bagaimana Encik Jo terdorong ataupun bagaimana permulaannya boleh menarik untuk bekerjasama dengan profesor untuk mengkomersialkan produk pulih ini? Okey, terima kasih untuk itu soalan. Sebelum itu, kita memang pergi pasaran cari yang teknologi yang baru untuk health tech. Okey. Lepas tu kita punya company punya perception itu untuk non-invasive. Okey. Kita tak nak pakai itu invasive sakit kan. So kita cari non-invasive, remote punya boleh monitoring. Itu sebab bila kita pergi UM jumpa dengan Prof Fatimah dengan dia team, Prof yang lain juga. So Prof ada introduce banyak dia punya innovation. Banyak. Ini salah satu saja yang menarik perhatian. Yang menarik perhatian. So lepas tu kita bincang, lepas tu kita ini yang menarik untuk low back pain yang number 2 in the world sekarang. Low back pain. So itu sebab kita terus bincang macam mana nak partnership, macam mana nak bring this device into the new IoT punya technology. That's why it landed into this selection of this product. Okey. Prof, mungkin berbalik pada soalan saya tadi, Prof, bagaimana munculnya idea sebab tak terfikir pun boleh sebenarnya inovasi ni membantu untuk mengurangkan sakit belakang melalui satu peranti. Bagaimana? So idea ini bermula pada tahun 2005 di mana saya mendapat dana penyelidikan daripada Special Prime Minister Project di mana untuk projek solat, dan ini buku yang telah kami hasilkan iaitu di mana solat sebagai terapi yang boleh merawat sakit pinggang. So daripada situ kami telah menggunakan satu alat yang kita panggil EMG mengukur untuk sakit belakang atau sakit pinggang. Di situlah terputiknya idea untuk saya mereka bentuk sendiri peralatan tersebut. Okey. Mungkin sebelum ni memang tak ada masalah Prof, mengalami masalah sakit belakang ataupun ialah saya seorang saya yang mereka bentuk peralatan pulih ni, saya tak pernah mengalami sakit pinggang. Pada tahun 2020 saya kena, baru saya tahu macam betapa teruknya sakit pinggang ni. Jadi dengan ada alat ni sangat penting kerana dia memberikan kita indikasi bagaimana tahap kesakitan pinggang kita secara fizikal. Okey, kita nak tahu juga kepada Encik Jo. Okey, tadi Encik Jo dah kongsikan apa antara faktor yang mendorong syarikat Encik Jo untuk bekerjasama dengan untuk mengkomersialkan pengesanan sakit belakang ini. Sekarang kita nak tahu juga dalam apakah kriteria yang diutamakan dalam memilih projek ataupun penyelidik yang untuk bekerjasama dalam menghasilkan sesuatu produk ini. Mungkin ada kriteria tertentu untuk membuatkan mengapa Encik Jo berminat untuk mengambil inovasi pengesanan sakit belakang ini untuk terus dikomersialkan. Okey, sebelum kita memilih produk ini, kita ada pergi buat itu survey dengan market. Tengok apa teknologi yang dikurangkan sekarang. So bila kita pergi jumpa dengan hospital, itu doktor ataupun physician, ramai yang sakit belakang, dia kena tahan 1 tahun baru dia tahu, doktor tahu apa yang berlaku. So kalau you tengok orang yang ada sakit belakang, dia pain, dia constantly every second every minute dia pain. Macam mana dia boleh tahan 8 bulan sampai 1 tahun? Itu sebab kita tengok ini produk boleh shorterkan itu time. So itu yang kita pentingkan. Lepas tu kita bincang dengan doktor, physician, market punya industry player, kita nampak ini ada potential untuk tolong rakyat yang ada sakit belakang. Doktor pun senang saja. Dia pakai ini device, dia tahu apa berlaku. Dia tak perlu tunggu sampai lama sangat. Kita nak tahu juga kelebihan device ini apabila seseorang itu menggunakan. Mungkin Encik Jo boleh terangkan? Dia pakai macam ini. Okey. So ini adalah device. And then ini
adalah itu kita panggil slider. So slider ini dia macam pakai itu ECG. Kalau you ada buat itu ECG, dia ada pakai ini kan, ini electrode 3. Lepas tu ini taruh belakang. Lepas lekat belakang, ini device you turn on, dia macam Iron Man. Dia terus masuk saja. Dia ada magnet nanti ya. Dia ada magnet. Okey. So you masuk belakang, lepas tu you masuk saja. Trace lah. Okey. Use handphone. Ya. Mana dia boleh connection dengan dia pakai handphone. Ya, di handphone kita ada satu app kita panggil Puleh. So lepas ini app dia akan connect to ini device. Bila orang itu bowing, dia akan ikut sekali. Lepas tu dia ada result. Okey, adakah bila kita mengalami masalah sakit belakang kita boleh apply ni, ataupun contohnya lah takut juga kadang-kadang kita ada masalah tiba-tiba letak ada pula sakit belakang rupanya. Tak ada. Dia bagi you tahu you punya sakit belakang level berapa saja. Okey, tahap kesakitan tu. Ya. So bila you tak sakit, katakan you sakit is green light. Lepas tu you ada sakit, you pergi measure, you bagi doktor tahu saya sekarang ini level. So doktor kata ini mild level, you makan ubat saja ataupun you buat satu exercise ke, lepas tu boleh recover. Kita tahulah tahap keseriusan penyakit tersebut, sakit tersebut. Itu cara mengaplikasikannya di kaca TV anda boleh saksikan. Okey, bercakap pasal komersialkan ni, adakah ia sudah dikomersialkan di tempat-tempat perubatan, contohnya macam hospital ataupun farmasi ke? Bagaimana cara atau proses pengkomersialan itu dijalankan? Prof, mungkin boleh cerita. Okey, proses pengkomersialisation itu sebenarnya bermula daripada kita punya idea. Kemudian seperti yang Mr. Joe kata, kita kena, bila kita dapat satu idea, kita kena tengok idea kita tu adalah idea yang bagus ke tidak, dan kita kena buat market analysis. Selepas kita buat market analysis, kata macam Mr. Joe kata tadi, sakit belakang ni adalah nombor 2 di dunia, penyakit yang kebanyakan orang mengalami. Kita rasa produk ni mungkin ada di pasaran, mungkin akan ada orang yang perlukan. Dan kemudian kita akan bercakap juga dengan doktor-doktor di hospital, sama ada mereka perlukan tak alat ini. Sebenarnya alat ini direka bentuk sebab permintaan daripada doktor di hospital. Kata buat masa ni sakit belakang, kalau pesakit datang, konvensional untuk mengukur sakit belakang ialah dengan soalan selidik, iaitu perasaan kita. Bagaimana perasaan anda hari ini sakit di belakang 1, 2, 3, 4. Tetapi soalan itu adalah subjektif, jadi dia tidak memberikan data jawapan yang tepat. Apabila kita menginovasi alat ini, dia letakkan dekat kita punya belakang tu, dan dia mengukur tahap kesihatan otot kita. Jadi apabila sakit belakang, otot seseorang tu akan mendapat otot yang kejang. Di situlah dia boleh mengukur. So selepas kita tahu bahawa market analysis dia bagus, dan kemudian penyelidik buatlah penyelidikan dia, dapatkan dia punya proof of concept, dan bila kita dah kata proof of concept tu dah berjaya, cepat-cepat kita filekan dia patent, kerana kita nak protect kita punya inovasi kita. Selepas kita patentkan, barulah kita try to do kita punya networking untuk dapatkan company ke apa yang untuk nak license kita punya. So untuk graduation, untuk pengkomersialisation ni, dia ada banyak step. Kebanyakan graduation dia sama ada kita graduate pengkomersialise kita ni kepada licensekan kepada company. Macam saya punya inovasi ni, saya licensekan kepada company, dan company terus mengkomersialiskan, ataupun penyelidik boleh joint venture dengan company untuk syarikat, dan kemudian kita boleh juga outright sale, maknanya memindahkan terus kita punya patent ni dan jual terus kepada company. So buat masa ni, saya punya inovasi ni saya pinjamkan license selama 10 tahun kepada syarikat ini untuk mereka komersialiskan dan jual dan sebagainya selama 10 tahun. Kemudian selepas 10 tahun kita akan bincang balik dia punya tu. So itu proses dia sebenarnya. Pula bagaimana kan. Itu dia. Dan Encik Ju, kita nak tahu juga mengenai sekarang ini telah pun memasuki di pasaran, dan bagaimanakah sambutan yang diterima apabila produk ini telah pun masuk ke pasaran? Okey, sekarang kita buat itu demo dekat itu hospital, macam hospital PPUM, Perkeso, HUPM. So itu respon bagi mereka, ini produk yang made in Malaysia pertama kali. Ini made in Malaysia, bukan import. Lepas tu ini yang paling kecil sekarang di market. So bila untuk doktor,
dia senang nak pakai dekat itu patient. Dia tak perlu ada itu bulky punya kena pusing sini pusing sana kan. So ini respon yang bagus sekarang. Lepas tu mereka boleh pakai itu dashboard, tahukan itu patient, walaupun kalau dia balik rumah buat itu measurement, doktor duduk dekat klinik pun boleh tahu apa berlaku. So itu yang mereka nak untuk ini sakit belakang. Okey, sedikit lagi daripada Prof. Mungkin yang terakhir Prof, apa yang Prof harapkan dengan inovasi yang ada ni atau peranti yang digunakan ni memberi manfaat kepada masyarakat dan institusi kesihatan itu sendiri. Okey, sebagai seorang penyelidik dan pensyarah, impian kita adalah melakukan inovasi kita dan inovasi kita dapat dimanfaatkan kepada masyarakat Malaysia dan juga dunia. So harap dengan adanya pulih ini dapat digunakan di Malaysia dan impak penyelidikan itu diimpak dan diberikan kepada masyarakat seluruh. Mungkin kita individu pun mungkin boleh dapatkan satu hari nanti kan untuk kegunaan sendiri. Baik, terima kasih banyak kepada tetamu-tamu kita pada hari ini atas kesudian meluangkan masa bercakap tentang pulih inovasi pengesanan sakit belakang. InsyaAllah boleh kita manfaatkan pada satu hari nanti. Terima kasih Profesor Insinyur Dr. Fatimah Ibrahim dan juga Encik Jo Lim. Baik, kita sekali lagi nak berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali di Apa Khabar Malaysia. Bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Seronok untuk kita bercakap tentang kesihatan sebenarnya. Kali ini pun kita akan anjakkan satu lagi program yang mana membolehkan anda untuk sihat bersama-sama. Iaitu larian Fit for Run. Hari ini kita berkesempatan bersama dengan tetamu kita. Di hujung sana kita ada Encik Wan Muhammad Arif Wan Sabri selaku pengarah projek Footprint UKM Graduate School of Business, dan berbaju hijau hitam hari ini Cik Puan Siti Nur Syakirah Abdullah selaku Ketua Pegawai Eksekutif Kedidi Global Sdn Bhd, pengarah projek Fit for Run. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa. Okey, apa yang boleh kita turut serta sama-sama dalam larian Fit for Run ni? Mungkin boleh kongsikan secara ringkasnya. So secara ringkasnya, saya daripada Kedidi Global. Jadi kami adalah pembuat dan juga pembekal kaki palsu sejak 6 tahun yang lepas. Dan sejak 6 tahun yang lepas kita dah serve lebih kurang 700 pesakit yang memerlukan kaki palsu. Kemudian antara punca untuk orang yang kena potong kaki ni selalunya kencing manis, kemalangan ataupun daripada sejak lahir. Tapi sejak 6 tahun yang lepas kita dapati 90% daripada pesakit kita tu diamputasi ataupun kena potong kaki disebabkan kencing manis. Dan demografi yang kita selalu nampak adalah 40-an ke atas. Tapi bila baru-baru ni kita sedar yang umur tu dah makin menurun, dah jadi 30, 32, 35. Jadi benda tu dah naikkan kerisauan kita. Kemudian pada bulan 9 tahun lepas kita berjumpa dengan adik Mahathir. Dia dipotong kaki disebabkan kencing manis pada umur 21 tahun sahaja. Jadi dia ada banyak lagi perjalanan hidup yang dia kena lalui dengan kesusahan yang dia ni. Jadi kita sedarlah yang kita kena do something untuk orang ramai sedar tentang bahayanya penyakit kencing manis ni. Kemudian kencing manis ni dia datang daripada habit pemakanan kita, lifestyle kita. Jadi macam adik Mahathir tu sendiri, dia mungkin pesakit kencing manis type 1 ataupun yang daripada jin kan. Tapi dia punya trigger tu adalah daripada habit minum dia suka minum air manis. Kita memang banyak interview pesakit kita dan kita kongsikan kisah-kisah mereka dekat dalam TikTok Kedidi Kaki Palsu lah. So dekat situ banyak yang akan cakap, okey saya kena potong kaki, kencing manis. Sebab itulah kita terinspirasi untuk membuat larian Fit for Run ni supaya orang ramai boleh join kita, create awareness pasal kencing manis. Dan juga separuh daripada fee yang orang ramai bayar kita akan berikan kepada tabung untuk memberikan kaki palsu percuma kepada amputee asnaf. Itu dia. Dan Cik Arif, kita nak tahu juga dah terjawab lagi persoalan bagaimana tercetusnya idea untuk menganjurkan Fit for Run. Sekarang kita nak tahu juga siapakah yang terlibat ataupun dalam penganjuran untuk Fit for Run ini. Jadi sebenarnya program Fit for Run ini adalah penganjuran bersama daripada beberapa pihak. Yang pertama adalah yang seperti yang Puan Syakirah bagi tahu daripada Kedidi Global sendiri.
Sdn Berhad. Kediri Global merupakan antara pembekal kaki palsu tempatan di Malaysia. Dan yang kedua adalah daripada pihak Footprint UKM JSB yang terdiri daripada pelajar-pelajar Master in Business Administration, Graduate School of Business UKM. Jadi dalam kumpulan kami, Footprint ini terdiri daripada beberapa pelajar yang mempunyai kemahiran tersendiri. Kerana apa? Kerana majoriti daripada mereka adalah pelajar separuh masa. Separuh masa ini adalah mereka yang mengambil kelas pada hujung minggu saja, tetapi menjalankan kerja hakiki pada hari yang biasa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita mendapat penganjuran bersama juga daripada pihak Leo Club. Leo Club itu adalah satu persatuan komuniti yang melibatkan beberapa volunteer-volunteer yang ingin menyertai kelab ini, dan mereka mempunyai cawangan di Kuala Lumpur. Itu yang ketiga penganjurannya. Dan kami menerima penaja daripada beberapa pihak. Yang pertamanya kita mempunyai penajaan daripada air mineral beroksigen tinggi Bubbles O2 selaku penaja rasmi untuk air mineral. Dan kami juga mendapat sokongan daripada pihak Nantinan Spiman untuk membekalkan bahan makanan seperti roti dan sebagainya. Okey, menarik untuk kita tahu tentang penganjuran kali ini. Larian ini diadakan untuk mengutip sumbangan dan memberi sumbangan kepada mereka yang memerlukan, khususnya yang memerlukan kaki palsu. Jadi mungkin Puan Syakira boleh terangkan proses pemberian tu bagaimana, kan golongan sasarnya. Sepanjang 6 tahun kami beroperasi, kita memang akses kepada komuniti tu melalui social media sahaja. Jadi kami akan dapat data tersebut melalui social media. Kemudian pesakit kita hanya perlu memohon melalui telefon bimbit lah. Jadi mereka boleh WhatsApp kita dan kita akan minta dia punya details, dia punya maklumat income, semua tu. Kemudian dia dapat tahu dia layak untuk dapat bantuan kaki palsu tu dekat rumah dia juga. Kemudian kita akan hantar kaki palsu tu dekat rumah dia. Jadi kita akan buat proses fitting semua dekat rumah dia lah. Tu memudahkan lagi amputee, especially yang amputee asnaf lah. Supaya dia tak perlu datang banyak kali ke KL. Okey, kita berbalik kepada acara larian Fit for Run yang akan berlangsung pada 7 Januari ini. Mungkin Cik Arif boleh kongsikan lokasi dia di mana, ada terdapat pelbagai kategori larian ke, ataupun siapa yang layak untuk menyertainya? Okey, sebenarnya Fit for Run ini diadakan bersempena dengan KL Car Free Morning. KL Car Free Morning yang seperti yang kalau Cik Nurul Huda dan juga Cik Lee tahu bahawa KL Car Free Morning ini akan diadakan lebih kurang dalam 1 bulan 2 kali. Jadi kami mengambil kesempatan ini untuk mengadakan Fit for Run bersempena dengan KL Car Free Morning, dan kami menghadkan bilangan peserta adalah 350 orang dan mempunyai 2 kategori. Yang pertamanya adalah 3 kilo. Biasanya 3 kilo ini lebih kepada fokusnya kepada orang-orang yang baru nak berlari. Dan yang seterusnya adalah 7 kilo. 7 kilo ini mungkin lebih kompetitif dan mereka ingin berlari dengan distance yang lebih jauh. Mungkin Puan Nurul Huda ataupun Cik Lee mau join pun mungkin. InsyaAllah. Saya ambil yang 7 kilo. Saya ambil 3 kilo lah, saya jalan bawa baby ni. Dan venue sebenarnya kami ditaja oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL. Kerana apa? Kerana KL Car Free Morning ini sebenarnya adalah kerjasama daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan merupakan acara yang jelung kali diadakan ke, atau sebenarnya ini acara yang kali pertama yang kami adakan khusus untuk simbol of hope untuk orang-orang kencing manis, untuk memberi kesedaran kepada mereka bahawa bahayanya penyakit kencing manis ini. Dan kami bercadang untuk menganjurkan acara ini secara tahunan. Setahunan, maksudnya mungkin lebih kurang dalam awal tahun, setiap tahun mungkin. Okey, difahamkan Footprint UKM GSB antara yang terlibat menjayakan program ini. Mungkin Puan Syakira boleh ceritakan secara ringkas tentang ini? Mungkin saya boleh silakan. Okey, berkaitan dengan footprint ini namanya sebenarnya kalau dalam bahasa Melayu jejak langkah. Jejak langkah, kenapa jejak langkah? Kerana kita cuba memberi harapan kepada golongan-golongan kurang upaya ini, atau kita panggil sebagai OKU, supaya mereka dapat mengorak langkah untuk terus ke hadapan dalam menjalani kualiti kehidupan yang baik. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, kami sebenarnya matlamat footprint ini adalah untuk memberi kesedaran bahawa golongan OKU ini adalah golongan yang sama dengan golongan-golongan masyarakat seperti kita.
kita seperti kita, maksudnya orang-orang biasa yang normal, yang mampu menjalani kehidupan seperti biasa. Ya, betul. Dan yang ketiganya adalah kita cuba mengurangkan jurang perbezaan antara golongan OKU ini dengan masyarakat umum. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa ada dogma ataupun skepticality dari segi golongan-golongan OKU ini tidak mampu melakukan apa-apa sahaja. Sebenarnya mereka mampu. Golongan OKU ini adalah bukan golongan orang kurang upaya, tapi mereka adalah orang kelainan upaya. Mereka mempunyai keistimewaan dan keupayaan yang tersendiri. Itu dia pencerahan yang begitu jelas kan. Tidak ada siapa pun yang terpinggir sebenarnya. Okey, dalam pada itu ya, Puan Syakirah, kita nak tahu juga harapan terhadap Puan terhadap penganjuran program ini, bagaimana sambutannya. Jadi pastinya dengan program ni kami berharap yang rakyat Malaysia akan lebih aware lah pasal bahayanya penyakit kencing manis. Dan sebenarnya penyakit kencing manis ni boleh datang pada bila-bila masa. Kalau kita tak kontrol kita punya pemakanan, kalau kita tak kontrol gaya hidup kita, kita duduk sedentary, jadi benda-benda tu bahaya. Kemudian kita juga nak, macam Cik Arif cakapkan tadi, kita nak memberikan harapan kepada OKU MPT Asnaf, kerana mereka ni selalunya golongan yang agak susah untuk mendapatkan bantuan. Jadi kita memang akan cakap, okey, sebahagian daripada yuran pendaftaran kita akan masukkan dalam tabung untuk bagi kaki palsu percuma. Sebenarnya OKU MPT Asnaf ni kebanyakannya diorang tak nak pun nak berlari ke apa pun. Mereka mungkin hanya nak menguruskan diri di dalam rumah. Itu sahaja harapan mereka. Jadi itu pun harapan yang kami nak sampaikan juga dekat orang-orang di luar sana tentang keadaan OKU MPT Asnaf dan juga tentang bahayanya penyakit kencing manis ni. Jadi nanti dekat kita punya larian tu kan akan ada jugalah booth-booth yang untuk cek darah, untuk cek kandungan gula dalam darah, untuk cek kita punya muscle mass, semua benda tu boleh dapatilah dekat Fit for Run kita nanti. Saya tambah sedikit boleh? Berkaitan dengan amputees ni, actually kita ada data anggaran lebih kurang 134,000 sebenarnya mereka yang tidak mempunyai kaki, sama ada satu, dua kaki ataupun kedua-duanya pula, tidak kiralah daripada lahir ataupun dipotong. Dan 65% daripada 134,000 ini adalah mereka yang tidak mampu untuk membeli kaki palsu ini. Mereka tergolong dalam B40 lah, yang golongan asnaf lah. Jadi acara ini ataupun program ini sebenarnya matlamat kami utama adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin sumbangan dan juga kami sebenarnya akan cuba memberi sebanyak mungkin kaki palsu kepada golongan-golongan yang memerlukan ini. Okey, masih lagi buka peluang untuk mereka yang mungkin inginkan bantuan kaki palsu ini? Masih terbuka, sentiasa terbuka, dan kami juga mengalu-alukan sebarang sumbangan kepada pihak kami melalui pihak penonton boleh melayari social media kami, footprint at prosthetic legs _prosthetic legs, dan di situ ada semua details account, semua jenis aktiviti yang kami buat, dan kami mengalu-alukan sebarang sumbangan dari segi kewangan ataupun apa-apa sahaja. Kita nak tahu juga, berbalik juga kepada bagaimanakah cara-cara untuk menyertai larian ini. Masih lagi ke terbuka kepada orang awam ataupun hanya golongan yang tertentu saja dibenarkan? Orang kata apa, terhadlah penyertaannya, terhad bagaimana? Dan lokasinya? Sebenarnya saya sudah ceritakan sebelum ini, sebenarnya kita punya penyertaan ini adalah terhad 350 saja, tetapi itu hanyalah untuk mendapatkan baju dan juga medal. Tetapi untuk berlari dan support kami punya program untuk meningkatkan kesedaran mengenai penyakit, sebanyak mungkin just datang saja. Hari Ahad ini pukul 7 pagi kita akan start running sama-sama, dan sama-sama kita empower kita punya golongan OKU ini dan juga memberi kesedaran kepada kencing manis ini. Okey, kat mana lokasinya? Dataran di BKL. Dataran di BKL, betul. Kita akan bermula dekat situlah. Okey, baik. Itu saja kesempatan yang kita ada, Nurul. Mungkin hari Ahad ni sama-sama kita buka minda sekejap. Mungkin ada yang macam hari Ahad nak bersantai-santai, malas 3 kilometer buat perut sekali. Boleh. Okey, kita datang di dataran di BKL ramai-ramai untuk support program larian Fit for Run. Terima kasih banyak kepada kedua-dua tetamu kita. Sekali lagi kita nak berhenti rehat seketika dan jangan ke mana-mana, kembali di Apa Khabar Malaysia. Okey.
Hai, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Okey, dan kita masih teruskan lagi dengan topik perbincangan kita kali ini mengenai IKAT 2.0 dan bersama dengan tetamu kita adalah Encik Mahish Naiker, merupakan koordinator projek IKAT. Okey, terlebih dahulu Encik Mahish, mungkin boleh kongsikan apakah itu projek IKAT? Projek IKAT adalah satu projek yang kita orang berpartner dengan Yayasan Khazanah, the foundation daripada Khazanah. Dia adalah pasal untuk memelihara dan memeliharakan tekstil Malaysia kita. So kita ada banyak tekstil, tapi kebanyakannya budaya kita dan generasi baru dia dah tak tahu. So kita orang macam mana nak pelihara. So kita orang buat IKAT, which adalah satu exhibition pengalaman mana kita orang boleh menggabungkan teknologi dengan tradisi. So dia ada satu hub dia yang rasa 400 feet. Dia boleh masuk, boleh mengalami, dan kat luar pun dia ada tekstil daripada artisan ni yang kita nak fokuskan kat luar juga. So orang boleh sentuh, nak tanya kepada adik guru ni macam mana dia orang buat macam ni, ada bengkel-bengkel semua ya. So IKAT 2.0 adalah memang satu exhibition ataupun kita panggil satu platform nak bagi kepada artisan lah. Tak kisahlah ikat tepi ke, ikat simpul mati ke, yang penting bercakap pasal ikat tu satu perkara yang saya boleh gambarkan. Saya sempat juga melihat media sosial ataupun platform social media ikat itu sendiri menghimpunkan semua produk kraft tangan. Tak kiralah mungkin dari segi kreativiti batik itu sendiri ke, ataupun bahan-bahan manik dan sebagainya. Mungkin boleh ceritakan untuk pengalaman daripada kesuksesan sebelum ini menjayakan produk ikat ni. Dari sebelum ni kita orang dapat buat ikat pertama kali di Masjid Jami'. So masa kita orang buat masa tu kita orang memanggil artisan macam Nick daripada Gahara dengan artisan Telupuk. So Telupuk ni adalah satu tradisi kita orang yang banyak orang tak tahu. Tak ada orang yang macam mana nak buat telupuk. So telupuk ni macam contohnya lah, dia guna emas dan kita orang buat chop dalam atas baju kita orang. Kita sendiri pun boleh buat. Tapi untuk cara-cara nak buat tu dah nak pupus sebab dah tak ada orang nak bawa itu kepada generasi baru. Itu semua. So masa kita orang buat ikat pertama tu, ramai orang datang, saya benda ni I pernah tengok dalam buku-buku, pernah tengok dalam museum, tak pernah tahu benda ni kita boleh dapat tahu dan also boleh apply dalam kita orang punya hidup biasa juga. So artisan ni pun dia dapat menunjukkan benda-benda ni semua yang tak pernah orang tengok. Dengan orang biasa pun dia dapat merasai semua yang ni. Sebab tu artisan ni pun dapat meningkatkan dia punya knowledge dia kepada kesedaran kepada public lah. Itu dia. Maknanya pendek kata ikat ni merupakan kerja-kerja seni ataupun produk art itu sendiri. Mungkin Mahish boleh bagi gambaran antara produk yang dihasilkan melalui ikat ni, antara produk-produk. So produk kebanyakannya kita, sebab kita platform, kita guna platform ni untuk menyampaikan produk artisan kepada public. So nak contoh untuk ikat yang akan kali ni kita fokus kepada artisan-artisan Borneo. So artisan Borneo ni dia ada banyak-banyak, tapi kita fokus dalam 3. Salah satu adalah Puak Kumbu, kain pis, sulaman kain pis, dengan lagi satu adalah rantai manik itu semua. So macam Puak Kumbu dia adalah macam jenis ikat juga. Dia ikat tapi dia ikat yang memang originasi daripada Sarawak. So kita orang macam mana nak bawa tu kepada yang tu, kita nak fokuskan. So kita bagi tahu artisan, maybe kita buat bengkel. So kita buat bengkel tu, masa kita buat bengkel, orang dapat beli barang tu buat sendiri kat sana. So daripada sana orang public tahu apakah barang ni. Daripada sana kita boleh help
bantu untuk bagi orang maklumat tentang untuk bagi yang public dihasilkan. beli ke, so dia dapat tahu apa yang dia nak beli. So dia tahu kenapa dia mahal. Kenapa, sebab public dah tahu benda ni memang susah nak buat. Betul. Masa yang ambil lama juga semua tu lah. Ini produk yang penuh dengan berseni hasil kerja kreatif. Okey, kita nak tahu juga kali ini memfokuskan di Sarawak, Kuala Kumbu. Dan siapakah yang akan terlibat dalam projek IKAT 2.0 ini? So dalam projek yang ni kita ada 3 artisan. So tiga-tiga artisan di-curated daripada Tanuti Craft, Jacqueline, founder daripada Tanuti Craft. So artisan adalah Helen Manjan, Krishna dengan lagi satu artis adalah Lucille. So diorang semua artis-artis daripada Borneo yang dah dikenali dalam actually taraf dunia sebenarnya. So diorang pernah pergi kepada luar negara untuk membagi talk session semua. So diorang memang dah tahu, tapi masa kata orang Malaysia macam siapa dia orang. So kita orang nak bagi peluang untuk orang Malaysia juga untuk mengenali kepada pasal artisan kita sendiri. Kat mana IKAT ni akan dijalankan? IKAT ini akan dijalankan di The Godang Art Center kat Masjid Jamek Kuala Lumpur. So para penonton boleh datang sebenarnya, sebab dia semuanya masuk free je. So tapi kita orang ada bengkel-bengkel yang ada bayaran. Tapi bengkel bayaran ni kita ada bayaran supaya artis boleh dapatkan bahan-bahan yang diperlu untuk buat bengkel tu. Dan lepas tu penonton orang yang datang tu pun dia boleh ambil bawa balik craft tangan yang dia buat sendiri bersama dengan adik-guru ni. Tadi Cik Mahish ada katakan untuk kali ini IKAT 2.0 ni melibatkan produk daripada Borneo, produk arts, produk kesenian daripada Borneo. Adakah pelibatan artisan itu sendiri daripada Borneo ataupun memang ada yang di Semenanjung juga? Kali ni tak. Kali ni kita memang nak fokus kepada Borneo, tapi kita ada IKAT yang seterusnya akan jalankan juga. So IKAT seterusnya adalah masa April di Penang, dan lepas tu kat Terengganu dengan Kuching juga. So kalau orang nak tahu, usually boleh ikut kita orang punya social media. So kat sana kita bagi tahu. Tapi yang akan datang tu adalah kita fokus kepada Semenanjung Malaysia so produk negeri tertentu lah. Tertentu. So kita nak curate kan supaya setiap negeri tu dia dapat tengok benda yang dia tak pernah merasai. So orang Kuala Lumpur dia tak biasa tengok produk Borneo asal yang betul-betul. So kita orang bawa dari sana untuk datang sini untuk buat benda tu semua. Itu dan mungkin Cik Mahish boleh kongsikan harapan terhadap penganjuran IKAT 2.0 ini. Harapan saya adalah untuk artis-artis ni dapatkan exposure yang dia orang diperlukan. Sebab artis ni dia kerja memang betul-betul, dia ada family juga, tapi passion dia orang terhadap seni itu sendiri. Terhadap seni sendiri. So kita harap dia pergi sana dengan public dapat melibatkan diri lagi dalam seni tekstil dan memelihara supaya kita orang juga ada museum tekstil, pergi tengok sana, dapatkan knowledge yang kita boleh supaya kita boleh melindungi kita orang punya tradisi daripada dia jadi pupus saja. Adakah Mahir dari Borneo, Sarawak tak ataupun ada, saya Semenanjung. Okey, inilah kesempatan yang perlu anda grab secepat mungkin untuk mungkin mendapatkan produk yang dihasilkan daripada Sabah maupun Sarawak. Borneo khususnya memang satu kesenian yang unik dan susah sebenarnya untuk kita dapat di kawasan sebenarnya. Betul. Mana tahu orang Borneo datang ke sini bawa produk mereka sendiri dan kita boleh dapatkan dengan harga yang dengan harga yang berpatutan dan murah, dan kita support kesenian mereka itu sendiri. Dan apapun semoga segalanya IKAT 2.0 berjalan dengan lancar, mendapat dengan sambutan yang menggalakkan. Dan sampai di sini sahaja kita bersiaran pada hari ini. Terima kasih kepada Mahish kerana sudi bersama kami untuk mempromosikan IKAT 2.0. Okey, dan ke Bukit Jalil pula ke Masjid Jamek untuk menyaksikan kesenian ataupun produk daripada Borneo itu sendiri, khususnya produk craft tangan. Baiklah, apa khabar Malaysia dah pun sampai di penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian anda. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.
terus bangkit yakin berdiri.